Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Dr. Donna. Hari ini saya akan membuat satu presentation tentang metodologi kajian saya iaitu yang bertajuk Persepsi Masyarakat Terhadap Kemajuan Seni Tekstil Puak Kumbu di Bandar Baru Putrajaya Miri, Sarawak. Nama saya Michelle Nimoy, anak David, nombor matriks 66639, dan saya akan teruskan dengan slide pertama saya iaitu abstrak. Okey, abstrak saya iaitu mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemajuan seni tekstil Puak Kumbu di Bandar Baru Putrajaya Miri. Di sini saya menggunakan kaedah kuantitatif. Dia juga di dalam kaedah kuantitatif ini saya menggunakan borang soal selidik dan saya akan mengagihkan borang soal selidik itu kepada 30 responden di kawasan Bandar Baru Putrajaya Miri. Saya juga menggunakan Microsoft Excel untuk mengira jumlah peratusan dan min saya punya responden nanti. Kemudian saya juga di sini saya akan mendapat satu cadangan yang sesuai sama ada untuk meningkatkan persepsi ataupun pandangan masyarakat terutamanya di kawasan Bandar Baru Putrajaya. Dan kajian ini juga saya berharap dapat dijadikan satu sumber ataupun rujukan kepada pengkaji di luar sana ataupun pembaca. Seterusnya pengenalan. Dalam pengenalan ada beberapa pecahan, iaitu yang pertama permasalahan kajian. Di sini menurut BK 2020, seni tekstil Puak Kumbu ini disalahartikan oleh masyarakat terutamanya dalam golongan muda. Pernah menjadi buah mulut masyarakat pada beberapa tahun lepas. Ada satu di media sosial, seorang saya tak pasti sama ada pemuda ataupun pemudi, dia mengupload gambar di mana gambar pakaian yang bercorakkan Puak Kumbu dan membandingkan dengan hiasan dalam rumah seperti alas meja. Di situ kita dapat lihat persepsi masyarakat membandingkan pakaian dengan hiasan dalaman, seperti menilai bahawa pakaian itu sama level dengan alas meja ataupun hiasan dalaman yang lain. So di sini kita dapat melihat masyarakat sekarang terutamanya agak berfikir secara tertutup dan cetek. So di sini kita akan melihatlah persepsi yang lain. Di sini juga ada perubahan, iaitu dari segi bahan yang digunakan ataupun material, kerana tenunan kain Puak Kumbu ini sangat-sangat halus dan ianya sangat memikat hati orang di luar, terutamanya para pelancong dari luar negara, dan ini menjadikan permintaan penghasilan kain Puak Kumbu ini sangat-sangat tinggi. Kemudian tujuan kajian iaitu memperlihatkan persepsi masyarakat tentang seni tekstil Puak Kumbu. Yang kedua, memperlihatkan sejauh mana masyarakat masih meminati tenunan seni tekstil Puak Kumbu ini, dan tujuannya juga untuk mencapai objektif kajian ini. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, mengapakah seni tekstil Puak Kumbu ini semakin disalahartikan oleh penggunanya dan kurang perhatian kepada seni tekstil Puak Kumbu oleh beberapa masyarakat. Seterusnya, apakah punca berlakunya perubahan kemajuan dari segi bahan yang digunakan atau cara penghasilan pembuatan tenunan Puak Kumbu ini? Dan yang ketiga, apakah usaha yang berkesan untuk meningkatkan pandangan masyarakat terhadap seni tekstil Puak Kumbu ini? Seterusnya, lokasi kajian. Di sini saya memilih daerah Miri, Sarawak. Saya memilih ini lebih kepada diri saya sendiri.
saya berasa dekat dengan Miri Sarawak kerana di situlah saya berasal. Dan seperti yang saya tahu, Miri asalnya merupakan sebuah perkampungan tempat nelayan mendapat perlindungan semasa mengharungi ombak besar dan angin kencang. Walau bagaimanapun, pada 10 Ogos 1910, sekumpulan peneroka daripada syarikat Shell telah berjaya menggali telaga minyak di Bukit Kenada yang kemudian dinamakan Miri Well nombor 1. So maksudnya di sini Miri ni terkenal dengan syarikat minyak, ya. So seterusnya saya kecilkan lagi skop saya, iaitu saya ambil di kawasan bandar baru Mumbai saya, iaitu kawasan perumahan saya sendiri. Sini pembangunan di bandar baru Mumbai saya ini sangat-sangat berkembang pesat dan lokasinya juga strategik, hanya 15 minit saja dari pusat bandar Miri dan bandar Lutong. So penduduk dapat menikmati banyak faedah dengan tinggal ataupun menetap di sini. Dan komuniti di sini dilengkapi dengan kemudahan lengkap dan seperti dewan, tempat ibadat, pusat institusi pendidikan serta institusi latihan. Okey, seterusnya objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengkaji jenis-jenis persepsi masyarakat terhadap kemajuan seni tekstil Puak Khumbu ini. Kedua, menganalisis perkembangan pemasaran atau pengurusan seni tekstil Puak Khumbu. Yang ketiga, mencadangkan inisiatif untuk meningkatkan atau mengubah pandangan masyarakat terhadap seni tekstil Puak Khumbu. Okey, seterusnya adalah bahagian kedua, iaitu sorotan kesusastraan ataupun literature review. Di sini saya meletakkan definisi Puak Khumbu ataupun definisi puak. Puak adalah meliputi banyak jenis, iaitu khumbu, sirat, selampai, kelambi, bidang dan dandong. Puak Khumbu ini terkenal dengan motif-motif yang berkaitan dengan haiwan, dan ia juga merupakan satu identiti kepada salah satu suku kaum di Sarawak, iaitu masyarakat Iban. Puak Khumbu ini dijadikan satu objek yang digunakan secara harian sebagai selimut kalau dulu. Kalau sekarang ni banyak masyarakat ataupun banyak pereka-pereka fashion ataupun orang-orang yang menggunakan corak Puak Khumbu terutamanya dijadikan seperti bahan hiasan diri, hiasan dalaman rumah, pakaian, kasut, beg, dan ada juga yang menggunakan corak itu sebagai corak yang menghiasi bangunan-bangunan yang megah. So kita dapat lihat beberapa contoh di media sosial. Kalau kita mahu, kita terus search corak-corak yang ada dan apa penggunaannya dan apa bagaimana mereka menggunakan corak itu dengan lebih kreatif. Sebagai tambahan, pembuatan kain puak ini seharusnya melalui ritual kerana ianya harus mengikut adat. Seterusnya, poin seterusnya iaitu 2.2, persepsi masyarakat terhadap seni tekstil Puak Khumbu dari segi reka bentuk corak. Di sini apa yang saya sudah terangkan tadi, iaitu melalui persepsi masyarakat ini, kita dapat membuka minda masyarakat yang masih tidak tahu tentang keunikan sesuatu sehingga dapat dijadikan sesuatu yang baru. Maksudnya di sini kita dapat memodernkan sesuatu yang tradisional dengan perkara yang lebih baik. Kita janganlah macam menggunakan tradisional lepas tu kita modernkan sampai kita lupa untuk macam mana nak cakap yang kita lupa untuk prosesnya dengan cara yang baik. So di sini saya dapat di dalam satu artikel pada tahun 2019, seorang pereka fashion
kelahiran anak Sarawak juga, telah mengangkat nama dan reka bentuk seni tekstil Puak Kumbul ke pentas fashion. Dan beliau agak terkenal. Nama beliau Najla Sarbini. So kalau dapat search dia di boleh search nama dia Najla Shoes ataupun Najla Sarbini. Terdapat lihat bagaimana beliau mengangkat fashion bercorakkan Puak Kumbul ini di persada pentas fashion bersama dengan perekan fashion yang terkenal di Malaysia maupun di luar Malaysia. Seterusnya, 2.3 persepsi masyarakat terhadap seni tekstil Puak Kumbul dari segi kemajuan, pembuatan ataupun penghasilan. Penghasilannya telah berubah ke arah baharu melalui inovasi yang dijalankan oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM Sarawak. Di sini PKKM Sarawak ini mengambil inisiatif menukar kaedah tradisional kepada moden yang lebih sistematik dari segi keselesaan. Seterusnya, membantu meningkatkan hasil pengeluaran. Seterusnya, 3.0 iaitu metodologi kajian. Di sini 31 adalah kaedah penyelidikan. Saya menggunakan kaedah kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik. Seterusnya, persampalan. Saya menggunakan responden di kawasan Bandar Baru Pemain Jaya. Dan ini adalah persampalan bertujuan. Kemudian, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik borang soal selidik untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Seterusnya, kaedah analisis data. Saya menggunakan Microsoft Excel untuk mengira hasil dan min data kajian. Seterusnya, 4.0 iaitu hasil jangkaan. Sumbangan yang pertama, 41, sumbangan kepada teori. Menganalisis apakah sebab ataupun penyebab utama masyarakat memberikan persepsi tentang seni tekstil Puak Kumbul ini di kawasan Baru Pemain Jaya. Seterusnya, analisis usaha yang berkesan untuk meningkatkan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap seni tekstil Puak Kumbul ini. Dan yang terakhir, analisis bagaimana perkembangan kemajuan pemasaran seni tekstil Puak Kumbul yang dilakukan adalah di atas talian. Okey, seterusnya 42, sumbangan kepada masyarakat. Di sini saya menyertakan kajian ini sebagai bahan rujukan kepada para pengkaji di luar ataupun memberi dan menambah ilmu serta memberi idea kepada para pembaca. Kemudian kemudian 4.3 iaitu harapan dalam kajian. Saya berharap dapat mencapai objektif ataupun matlamat dalam kajian yang saya pilih ini dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di luar. Sampai di sini saja saya punya presentation. Terima kasih.